A'udzu minasyaitonir rajim. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. صدق الله. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam episod 118 pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada surah Al-Baqarah pada halaman yang ke-35 pada satu ayat 222 pada hari ini, dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safah apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita sudah pun sampai pada Ramadan yang ke-19. 19. Allah. Dan kita Cepat bersyukur betul pada Allah masa lalu, SWT ya. Kita dah separuh masa kedua, nak masuk separuh masa ketiga. Kepada tuan-tuan yang berada di rumah, berada di studio pada hari ini, ahlan wa sahlan ya. Kita doakan yang terbaik apabila kita meraihkan bulan diturunkan Al-Quran ini, dan sudah tentunya sebagaimana kita maklum bahawa bulan Ramadan tarbiyah dengan puasa, dengan Quran, dengan doa untuk membina takwa, syukur dan juga kebijakan rushd daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terus menjadi bijak bila berada di luar bulan Ramadan nanti, dipimpin hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan kebaikan dan juga keberkatan dengan ilmu pada hari ini. Pada hari ini kita akan melihat pada satu saja ayat Ustaz ya, ayat 222. Apakah isinya? Ya, amat istimewa. Mari kita sama-sama saksikan apakah ringkasan bagi ayat pada hari ini. Iaitu ianya berkaitan dengan pertanyaan para sahabat ya tentang haid dan hukum-hukumnya. Mari sama-sama kita baca ayat 222 untuk kita memaklumi ataupun melihat apakah hidayah yang Allah ingin sampaikan kepada kita pada hari ini. Bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu Rasulillah. Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian, alhamdulillah. Syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. 19 Ramadan, Allah Taala panjangkan umur kita, beri kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus beri kesihatan kepada kita untuk terus kita kuat dan diberikan taufik untuk kita beramal pada 10 hari terakhir inilah yang menjadi penentu Ramadan kita. Mudah-mudahan semakin kita menuju ke garisan penamat, semakin kuat kita berusaha. Itu adalah tanda kejayaan dan memotivasikan kepada kita hari ini. Surah Al-Baqarah ayat 222. Oh, cantik nombor dia 222. Bolehlah buat plate, nombor plate kereta ke apa ke Ustaz Faz adalah makna dia sikit juga, tapi tak adalah tu kurang sahaja. Baik, alhamdulillah kita nak baca ayat ni pendeknya, maka tugas berat menanti Ustaz Tuan Fazrul kita. Akan mengupas ayat yang pendek tetapi sudah pasti akan memaknai dalam kehidupan kita semua, insya-Allah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid wa يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-222, kesinambungan daripada ayat 221 yang kita sudah pun melihat bagaimana pembinaan sebuah keluarga, Ustaz ya. Sebuah keluarga itu apabila seseorang itu ingin bernikah, maka peraturan yang dibawakan dalam juz yang kedua ini, kita maklum juz yang kedua ini banyak tentang peraturan-peraturan syariat untuk kita manfaatkan dan kita ambil panduan. Dan dalam ayat 221 yang telah kita bincangkan sebelum ini bercakap tentang jangan menikahi kepada musyrikat, iaitu golongan wanita yang musyrik sehinggalah dia beriman. Dan bagi seorang ayah, ya, bagi seorang wali perlu menikahkan anak perempuannya itu dengan mereka yang beriman, bukannya yang musyrikin, ya, di mana yang disampaikan dalam ayat 221. Jadi bercakap tentang pembinaan sebuah keluarga ini, kita ada tajuk tentang bagaimana hubungan di antara suami dan isteri, interaksinya itu dinyatakan, dan bagaimana Allah menceritakan tentang psikologi fizikal seorang Bani Adam di kalangan orang perempuan, di kalangan wanita. Dan inilah pertanyaan para sahabat, ya, wa yasalunaka 'anil mahid, iaitu mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Masa dikala seorang wanita itu didatangi oleh darah, Ustaz ya, mahid, dan mereka tanya begitu saja. Mereka bertanya begitu saja kerana apa? Kerana satu ialah tajuk ini adalah tajuk yang amat sensitif, ya, tajuk yang sensitif, dan tetapi dalam masa yang sama ia adalah satu perkara peraturan yang perlu difahami. Sebagaimana kita lihat sebelum ini dalam ayat 187 surah Al-Baqarah, Allah bercerita tentang puasa, dan pada waktu puasa itu tidak boleh rafath, ya. Pada waktu haji pada ayat 197 Allah menyatakan tidak boleh fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, tidak boleh berkata kotor ataupun berinteraksi, ya, dengan pasangan masing-masing ketika haji. Dan yang keduanya ialah tidak boleh fusuk, perkataan-perkataan yang membawa dosa, berbincang tentang mencuri, rasuah, ya, mengumpat, tidak dibenarkan. Dan yang ketiganya wala jidal, iaitu tidak boleh bertelagah ataupun berhujah ketika menunaikan haji. Jadi ketika puasa, ya, kita bulan Ramadan, Ustaz ya. Bulan puasa ada peraturan yang berkaitan tidak ada interaksi hubungan kelamin di antara seorang suami dan isteri. Pada waktu haji juga dimaklumkan pada ayat 197 sebelum ini. Jadi bilakah lagi? Jadi para sahabat bertanya tentang situasi apabila seseorang itu, seorang isteri, wanita itu didatangi haid, maka Allah menjawab dengan satu jawapan yang amat indah menerangkan tentang perkara ini. Allah menyatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "huwa adza." Ya, ia adalah kalau terjemahan, Ustaz ni, kalau tengok kat sini, ia adalah sesuatu yang kotor. Sebenarnya terjemahan ini tak berapa tepat sebenarnya, ya, kerana perkataan adza ini pernah muncul ketika Nabi Musa bersama dengan kaumnya, lima tu'dzunani, ya, mengapa kamu menyakitiku, ya. Jadi poin adza ini maksud asalnya adalah sakit, ya, dan bukan mu'dzin. Mu'dzin ini adalah bersifat sakit, ya, dia bukannya darah yang bersifat sakit, tetapi Allah terus gunakan perkataan sakit. Jadi apa maksudnya? Sebenarnya apabila berada dalam masa haid itu, Allah menjelaskan bahawa ia adalah satu kesakitan, ya, dari segi fizikal sakit, yang keduanya dari segi emosi seorang wanita itu berada dalam keadaan yang tak stabil, Ustaznya, kerana hormon berbeza ataupun berubah. Maka ini memberi panduan kepada para sahabat yang bertanya, ni lelaki, ya. Jadi dia sebagai seorang suami memahami waktu ini fizikalnya sakit. Orang cakap tentang PMS, ya, tentang sebelum haid itu ada sakit, kemudian ada yang apa istilahnya senggugut dan sebagainya. Perkara ini perlu dimaklumi oleh seorang lelaki bila melihat pada perkataan adza, ya, ia adalah sakit dan ia bukannya bersifat sakit. Ada beza, ya, sakit dengan bersifat sakit. Kalau bersifat sakit ataupun bersifat kotor, kita akan merasakan bahawa haid adalah lambang kepada
kekotoran kepada seorang wanita. Dan bagi orang Yahudi, apakah yang mereka buat kepada wanita, isteri mereka ketika haid itu? Satu, dia keluar rumah, Ustaz. Ya, zaman sekarang ni mungkin kalau dia ikut tradisi Yahudi itu, dia pergi sewa hotel, kan, tak nak duduk dalam rumah yang sama. Orang jahiliah sampai makan pun tak makan tempat yang sama, yang si isteri makan tempat lain dan yang si suami makan tempat lain. Nak ceritanya, mereka melihat ketika mahid, ya, masa didatangi haid ini adalah kotor, ya, kotor yang menyebabkan perlu diasingkan tempat makan, tempat tidur, tempat apa lagi, tempat rumah pun, ya, dia keluar daripada rumah tersebut. Dan kadang-kadang ada juga orang zaman sekarang, Ustaz, ya, dia kerana dia kata bahawa kita ni nak menjaga kebersihan dalam sesebuah kilang, ya, ada kilang yang dia kata bahawa dia mengamalkan apa istilah dia, praktis syariah. Dia tak benarkan pekerja wanita yang didatangi haid untuk bekerja. Sebenarnya itu adalah tradisi daripada Yahudi, bukan daripada Islam. Bagaimana Islam melihat perkara ini, kita akan lihat sebentar lagi dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. السلام عليكم. خلينا نحتفل بورلد قرآن اور 1 ঘন্টা কোরআনের সাথে Levende Ramadan. Odnosno 13. dana aprila. On the 22nd Ramadan, 13 April 2023. 从中午12点到1点，玉一小时来诵读《古兰经》。 From 12 p.m. until 1 p.m. Bersama BC Surah Al-Insan. Memanusiakan umat. Menaizin umat. Adam al-Rahmah. 来阅读，来理解。 Word of compassion. Interact with the Al-Quran. Read. Understand. Discriminate. Effort. Proto Army. PPZ. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. في حديث بالسيد يونس سكنام. Wal-Damban. 请加入我们。 চলো আমাদের সাথে আসো। Venez regarder. Come and join us. Mari Indonesia datang dan bergabung dengan kami. Malaysia, mari sertai kami. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. Sadaqallah. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq pada hari ini. Sama-sama kita melihat kepada ayat 222 pada hari ini untuk melihat bagaimana Allah menceritakan tentang fizikal dan psikologi seorang wanita ketika didatangi haid.
iaitu al-mahid. Al-mahid itu adalah masa apabila didatangi haid antara mungkin 2-3 hari hingga 10 hari ataupun 14 hari. Ini perbincangan dalam fiqh yang perlu difahami. Tetapi lebih daripada itu, Allah menjelaskan huwa adha. Ia adalah satu kesakitan. Ya, ia adalah sakit. Maksudnya perlu difahami oleh pasangan masing-masing. Bagi seorang ayah yang ada anak perempuan, memahami bahawa ini adalah waktu tak stabil. Dari segi fizikal, hormon yang berbeza, yang berubah itu memberi kesan kepada emosi, dan ia bukan seperti panduan ataupun amalan orang Yahudi yang merasakan ini adalah waktu hina, waktu kotor yang perlu diasingkan rumah, diasingkan tempat makan, Ustaz ya. Dan ada orang yang mengamalkan di peringkat industri yang dia kata bahawa kita kalau nak mewujudkan makanan yang halalan thayyibah, pekerja wanita waktu haid itu tak payah kerja. Tak payah kerja tu okey lagi Ustaz kan. Tetapi dia memandang bahawa tak payah kerja itu disebabkan oleh ianya kotor dan mengganggu kepada kehalalan makanan yang ada. Sebenarnya itu ada kaitan dengan cara berfikir orang-orang Yahudi yang perlu kita asingkan. Dan Allah menjelaskan pada ayat ini apa yang tidak dibenarkan. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Yang tidak dibenarkan, yang perlu dilakukan ialah jauhi an-nisa, wanita, dari ketika didatangi haid tersebut. Maksudnya seorang suami tidak boleh bersama dengan si isterinya, itu sahaja. Ya, nak bekerja, nak makan sekali, malah sebenarnya kalau kita nak bincang ayat ini Ustaz ya, dia memang sensitif, tetapi Sayyidatina Aisyah ya, kerana ilmu yang penting disampaikan, Sayyidatina Aisyah menyatakan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika aku haid, baginda menyuruhku supaya bersarung, kemudian baginda berinteraksi denganku. Nak menceritakan bahawa segala-galanya okey kecuali mendekati kepada wanita dalam hubungan ya, secara langsungnya ialah hubungan antara seorang suami dan juga seorang isteri. Dan dinyatakan sekali lagi wala taqrabuhunna hatta yathurn. Ya, janganlah kamu mendekati mereka sampailah mereka suci. Itu terjemahan. Ini dimaklumi sebagai perkataan yang berulang-ulang Allah maklumkan ya, bahawa tidak boleh mendekati wanita tersebut dalam bentuk interaksi ya, suami isteri bersetubuh. Tetapi apakah yang perlu diberi perhatian? Allah meletakkan perkataan hatta yathurna. Perkataan ini menarik Ustaz ya. Allah tak meletakkan perkataan yatahharna, tetapi Allah menggunakan perkataan yathurna. Yathurna. Apa maksudnya? Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan yathurna ini maksudnya sehingga mereka suci. Nak ceritakan bahawa Allah tidak menyucikan mereka, tetapi ia adalah satu masa singkat mereka didatangi oleh darah haid sebentar tadi, dan bila habis masa tersebut, mungkin 3 hari, mungkin 7 hari, mungkin sampai 10 ataupun maksimum 14 Ustaz ya. Selepas itu dikira sebagai darah sakit ataupun istihadah, dan pada waktu itu ia adalah dalam keadaan suci. Nak ceritanya bahawa wanita secara automatiknya ialah suci, hanya pada waktu ini sahaja didatangi oleh adha, satu kesakitan, bukan penyakit ya, satu kesakitan untuk difahami oleh ayah, oleh suami, oleh abang, oleh wali masing-masing, dan perlu memberi sokongan kepada wanita kerana ia ada kaitan dengan biologi ya, tubuh badan seorang wanita yang disiapkan untuk meneruskan kesinambungan keturunan bagi sesebuah keluarga. Jadi perkataan yathurna ini adalah satu perkataan yang amat indah. Allah menyatakan perspektif tentang wanita, pasal di dalam Arab jahiliah ya, mereka merasakan wanita ini second class. Ya, itu sebabnya kalau anak perempuan lahir, dia tunggu anak, dan kalau tiba-tiba dia dapat tahu bahawa anak perempuan lahir, apakah yang berlaku pada orang jahiliah? Mereka berubah muka Ustaz. Berubah muka pasal dia rasakan bahawa satu, ini anak perempuan dan mungkin nanti akan membawa nasib tak baik kepada dia, dan yang keduanya ialah berkaitan dengan kesinambungan bagi sesebuah nama legacy. Mereka merasakan bahawa wanita tidak mampu untuk meneruskan kehebatan legacy bagi sesebuah keluarga. Tetapi dalam Islam, setiap wanita, ibu kita, anak perempuan kita, kakak kita, semuanya adalah suci, dan ini perspektif yang dirakamkan dalam perkataan yathurna, kerana di sebelahnya itu Allah menggunakan perkataan fa idza tatahharna. Ini bahasa Arab Ustaz kan. Jadi sebenarnya boleh je Allah kata fa idza tathurna. Tetapi Allah guna perkataan fa idza tatahharna. Apa maksudnya?
iaitu apabila mereka telah bersuci. Kali ini yang si wanita yang didatangi haid tadi, dia mensucikan dirinya. Jadi bila ada sabdu itu maksudnya dia berusaha untuk menyucikan dirinya, untuk mandi, maka selepas itu barulah dibenarkan fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, ya, datangilah daripada mana sahaja yang diperintahkan, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila yathurna dan tatahharna itu diletakkan sebelah-sebelah, ya, kalau kita baca sambil lalu kita tak perasan. Tapi bila kita beri perhatian kepada bahasa Arab, ya, pada nahwunya, kita tahu bahawa yang pertama itu dalam bentuk tak ada syaddah. Ya, senang sikit sebutlah Ustaz kan. Dia hanya ada qalqalah saja. Okey Ustaz, ceritalah sikit pasal bacaannya. Tetapi yang kedua itu ada syaddah, ada sabdu. Dan di dalam Al-Quran bila kita bertemu syaddah dalam sesuatu kata kerja, itu maksudnya ia perlu diusahakan lebih, ya. Dan cara baca pun mungkin Ustaz boleh kongsi sikit beza baca yang ada sabdu dengan tak ada sabdu, Ustaz. Silakan. Benar, Ustaz Fazrul, bila ada sabdu ni kita kena lebih sikit, berikan masa dekat situ. Kalau kita tak berikan masa, dia macam seolah-olah kita gugurkan satu huruf. Sabdu ni mewakili dua huruf. Hakikatnya adalah dua huruf. Maka kalau kita gugurkan sabdu, kita telah menggugurkan satu huruf. Macam ni, tatahhar, tak boleh tatahharna. Fa idza tatahhar, tu dipanjangkan bukan sebab nampak satu, sebenarnya ada dua. Jadi kita berikan masa ketika tersabdu, walaupun nampak dijadikan sabdu tu macam satu huruf yang bergabung, tapi dia asal dua huruf. Sebab tu seolah-olah kita matikan dia dulu, hidupkan balik, macam tu. Jadi bagi seorang wanita ialah dia perlu ambil masa sikit. Tadi baca kena ambil masa sikitlah satu huruf tadi kan. Bagi seorang wanita kena ambil masa sedikit, berbeza dengan perkataan yathurna. Allah tidak perlu ambil masa untuk menyucikan status seorang wanita kerana asalnya memang suci dan mulia dan amat-amat hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apabila seseorang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataannya ialah wala taqrabuhunna hatta yathurna, iaitu perkataan qaruba bermaksud mendekati. Hampir 96 kali disebut di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, surah Yusuf, surah Al-Isra. Dan ini adalah bagaimana latif ataupun seni dalam Al-Quran dalam menceritakan perkara yang agak sensitif, Ustaz, ya. Tapi Allah menggunakan perkataan taqrabuhunna, fa'tuhunna, semua itu adalah perkataan-perkataan untuk menjaga kemuliaan bagi hubungan antara lelaki wanita, tetapi bahasanya itu amat-amat indah agar ianya tidak mewujudkan rasa malu, Ustaz, ya, ataupun rasa bersalah. Padahal ini adalah peraturan yang penting untuk apa? Di hujung nanti kita akan lihat dua istilah at-tawwabin dan mutatahhirin, dua perkataan yang amat-amat penting kita beri perhatian dalam menyikapi kepada hakikat al-mahid, masa haid yang didatangi pada wanita pada setiap bulan. Kita berehat sebentar. Selepas ini kita akan melihat bagaimana Allah mengulang, ya. Tuan-tuan mungkin di ruang komen boleh komen dahulu mengapa Allah menggunakan yuhibbu dan yuhibbu dua kali, Ustaz, ya. Dua kali. Sebenarnya boleh sahaja Allah menggunakan yuhibbut tawwabin wal mutatahhirin, tetapi kali ini Allah menggunakan yuhibbu at-tawwabin, yuhibbul mutatahhirin. Jika tuan-tuan ada jawapan, tuliskan di ruang komen dan kita berehat sebentar. Kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. waj'alhu lana hujjatain ya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. Assalamualaikum. Marilah kita sama-sama menyertai World Quran Hour di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, UIA, Malaysia, di lokasi masing-masing kalau tak dapat, secara serentak pada 22 hari bulan Ramadan 1444 Hijrah bersamaan 13 April 2023 pada pukul 12 tengah hari hingga 1 tengah hari sahaja. Jom. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, terima kasih pada penonton-penonton terus setia dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Alhamdulillah, sebentar tadi kita dah sebahagian daripada ayat 222 telah kita pelajari bagaimana tentang wanita, bagaimana berlapiknya, bagaimana bahasa yang begitu indah Al-Quran guna, bagaimana Islam tidak meminggirkan para wanita. Walaupun mungkin ada satu soalan juga saya pada Ustaz Fas ni kan, berkait dengan bila sebut tentang datang bulan, tanda rahid dan sebagainya, ada kaitan tak dengan emosi seseorang perempuan? Saya ingat dulu masa belajar dulu ada pensyarah saya, kalau orang rumah dia datang bulan, dia akan hantar rumah dia pergi ke tempat kerja. Kadang mungkin perhatian tu dilebihkan, tidaklah ditinggalkan sebagaimana yang Ustaz Fas sebut tadi. Ya, itu sebenarnya memang adalah antara amalan orang-orang soleh Ustaz ya. Sebenarnya ada yang sampai dia belikan makanan khas. Kalau selama ni mungkin dia masak kan, si isteri dia masak, tapi waktu didatangi haid ini dia belikan makanan ataupun kalau dia sempat dia masakkan untuk si isterinya kan. Itu adalah pilihan masing-masing. Tetapi nak ceritanya pada waktu didatangi haid ini Allah menyatakan adza, seorang lelaki yang membaca ayat 222 ini dia akan memahamilah macam orang sakit. Macam orang sakit maksudnya dia perlu diuruskan, kalaupun tidak sakit secara fizikal tetapi emosi Ustaz ya. Apatah lagi bila waktu Ramadan tak boleh puasa, tak boleh baca Quran ke ataupun tak boleh pergi sembahyang tarawih. Dia memberi kesan duduk kat rumah seorang-seorang kan, si suami pergi ke masjid contohnya. Kalau masa berbuka pun orang yang tak berpuasa
ketika berbuka bersama orang puasa lain dia punya ni. Jadi jangan disakiti pula kata ni untuk orang puasa boleh berbuka kan. Sebenarnya nak bagi mesej kepada anak contohnya, tapi sebenarnya bukan itu kaedahnya ya. Alu-alukan malah sebenarnya kalau kita tengok di kalangan orang-orang yang berdakwah dia ajak pada orang bukan Islam yang tak puasa pun buka puasa. Jadi jangan disakiti orang yang tak berpuasa, termasuklah kepada isteri yang tak berpuasa. Jangan kata yang tak puasa tu duduk je lah, dah makan dah tadi. Perkataan-perkataan sindiran itu menambahkan lagi sakit bagi seorang wanita yang didatangi haid sebentar tadi Ustaz. Masya Allah, saya yakin para wanita begitu teruja bagaimana Islam mengagungkan ataupun mengangkat kedudukan. Setuju semua ibu-ibu? Setuju. Siaplah. Cik Abang mana ni kena masak. Okey, Alhamdulillah. Yalah, panjanglah kata nak cerita semua perkara berkaitan dengan rumah tangga ini. Tapi Alhamdulillah dalam Quran begitu cantik disusun. Kita nak lihat sedikit tajuk kita pada hari ini. Kita lupa dah. Kita segmen ketiga, tajwid. Memperkemaskan sebutan ketika wakaf pada kalimah yatuhurna dan juga al-mahid. Okey, dalam ayat yang kita baca wa yas'alunaka 'anil mahid ada satu perkataan mahid. Kemudian kul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid. Dua-dua perkataan mahid yang dua-dua ni kena berhenti. Kalau kita berhenti dimatikan huruf dad tersebut selepas huruf ya yang mat dipanjangkan kan. Yang ketiga wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Perkataan tu. Jadi ada dua perkataan. Satu perkataan tu dua kali ulang. Yang agak jarang ditemui struktur itu, kalimah tu, maka kita kena berhentikan dengan cara yang sepatutnya. Pertama sekali huruf dad, jarang kita wakaf pada huruf dad yang mati. Sama ada mati asal mati ataupun mati kerana wakaf. Maka ingat pertama sekali letak dalam fikiran kita, ingatan kita dad tak ada qalqalah. Kalau dia mati pun tak ada qalqalah. Maka jangan bunyi qalqalah. Walaupun bunyi itu seakan berat huruf dad, tapi dia bukan daripada huruf-huruf qalqalah yang 5, qaf, ta, ba, jim dan dal itu. Tak ada. So macam mana? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Huruf dha itu. Mesti kena bunyi. Dia tapi tak boleh mahid dha. Tak boleh. Kalau mahid dha itu qalqalah. Mahid dha tak boleh. Bunyi macam seakan kuat, macam nak lepaskan dia punya qalqalah, tapi tak boleh lantunkan huruf tu. Matikan dengan dad. Dad, ad. Dia ada suara yang dilepaskan. Bukan qalqalah. Suara tu yang kita kata apa? Huruf dad tadi dia ada sifat. Kalau kita belajar sifat dulu masa MQT 1.0 ada istitalah kan? Dia huruf istitalah yang kita kata apa? Pemanjangan itu. Baik, kita cuba dulu. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ محيض biar ada bunyi tu. Tapi jangan doa. Kalau lepas macam tu tak lepas. Okey. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. Bagus Saya dengar kalau kat studio ni dengar macam betul belaka. Kat rumah pun betul juga kan. Maknanya gini. Dad adalah huruf yang paling kita kata paling sukar dalam Quran. Kita bagi perhatian sikit. Ada dua sifat yang kita nak bagi gambarkan, sifat rakhawah dan juga sifat syiddah. Syiddah ni suara tertahan macam hamzah. A, I, U, A. Cuba sebut A. Dimatikan. La yu'minun. Dimatikan suara, putuskan suara terus. Lawan kepada syiddah dia panggil rakhawah. Seperti mana kita sebut huruf ha. Ihdina. Ahsana. Okey. Dad dia adalah daripada huruf ha sifat rakhawah, daripada huruf ha simpul. Maka dia ada bunyi dia. Mesti ada bunyi. Macam mana kita bunyi ha, dia ada geser, suara tu bergerak sikit. Mahid. Ada sikit. 1, 2 mula. Mahid.
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض cantik ya. Jangan kita kalau mahid dha tak boleh. Kemudian satu ayat lagi. Wala taqrabuhunna hatta yatahurn. ولا تقربوهن حتى يطهرن Okey, di hujung tu ra kena mati, ya tahur kena mati, ya tahur kena mati. Lepas tu ada nun pula. Ya tahurn. Sekali lagi. Ya tahurn. Nah, nun tu bunyi sikit. Ra mati dulu, tebalkan hurn. Ya tahurn. ولا تقربوهن حتى يطهرن Aywa. Sekali lagi daripada awal, cuba kita hafal. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض أيوة ولا تقربوهن حتى يطهرن Okey, last kita baca tanpa melihat mushaf, hanya mendengar daripada apa yang saya baca, nak ikuti ya. Cuma kalau saya salah jangan ikut yang saya salah pula. Ikut yang betul je. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ Bagus. ولا تقربوهن حتى يطهرن Baiklah, Masya Allah ya, kita nak berehat seketika sambil kita mengulang kaji hafazan kita yang kita dah hafal tiga potongan ayat tadi. Moga kita kembali selepas ini dalam My Quran Time. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين
عليكم. خلينا نحتفل بورلد قرآن اور الساعة 1 في العالم على 22 رمضان أو 13 أبريل من الساعة 12 لحد الساعة 1 الظهر. مع مهمة سورة الإنسان We Humanize the أمة، عالم الحنية ونتعامل مع القرآن، نقرأ ونفهم ونطبق. تعالوا انضموا معنا. We strive to follow Allah's way and His messengers without delay. For those who واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 222 bagaimana Allah menceritakan tentang peraturan peraturan bagi seseorang wanita yang didatangi haid iaitu al-mahid, dan juga bagaimana Allah memuliakan bagi golongan wanita, ibu, bagi adik perempuan kita, bagi kakak, bagi golongan wanita secara umum, bagaimana ianya perlu disikapi dengan cara yang terbaik bagi seorang ayah, bagi seorang suami, bagi lelaki di tempat kerja. Bukan masa untuk makin lagi menyakiti kepada golongan wanita ketika terutamanya pada waktu mahid. Dan selepas itu Allah menyatakan di hujung itu satu penyataan, satu peringatan yang penting. Mari sama-sama kita baca ayat 222 sekali lagi dan kita akan memberi perhatian kepada bahagian akhir. Allah sukakan kepada dua golongan dan dua golongan inilah yang perlu kita usahakan. Bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitanir. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله. Surah Al-Azim, kita bacaan ayat yang ke-222. Allah menyatakan faiza tatahharna, apabila mereka sudah pun menyucikan diri, fatuhunna min haitsu amarakumullah, iaitu menyucikan diri selepas habis masa didatangi haid itu, mungkin 3 hari, mungkin 7 hari, mungkin maksimum sehingga 14 hari menurut pendapat ulama fiqh. Maka bolehlah seseorang itu, suami dan isteri bertemu ataupun berinteraksi, dan pada waktu ini Allah menyatakan min haitsu amarakumullah, hubungan di antara suami isteri ini sebenarnya yang ketiganya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah satu ibadah, apabila ianya didatangi dengan cara mengikut peraturan dengan nikah yang halal, berbanding dengan mereka yang tak ikut peraturan pada waktu haid. Ustaznya, ada juga di kalangan orang-orang yang tidak mengikut pada peraturan, mendatangi pada isterinya pada waktu haid, ataupun ketika waktu haid itu dia tak dapat datangi isterinya, maka dia pergi cari benda yang lain, dia pergi cari di luar rumah, mencari wanita lain. Maka perkara-perkara haram inilah yang Allah jelaskan bahawa sesungguhnya innallaha yuhibbut tawabin, ikut peraturan, menghormati kepada golongan wanita dan berinteraksi pada waktu suci itu adalah tanda taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah sumber pahala yang besar. Tetapi siapa yang mencari selain daripada itu, mungkin pasal isterinya tak
boleh, ya, maksudnya ketika mahid tersebut, maka dia mencari orang lain, dia mencari sumber luar yang tidak halal, maka itu adalah satu perkara yang perlu diberi peringatan yang pertama. Dan yang keduanya, Allah menyatakan wa yuhibbul mutatahhirin. Ini mesej penting dalam sebuah keluarga. Tawabin itu, taubat itu dengan kita bertaubat daripada segala perkara, dan untuk memastikan kebahagiaan bagi sesebuah keluarga itu adalah mutatahhirin, maksudnya selalu bersih, ya, maksudnya diajarkan pada anak kita untuk masuk tandas, flush, dan kemudian pastikan tidak ada najis yang terkena pakaian untuk dibawa keluar, dan juga sentiasa menjaga kebersihan dalam sesebuah keluarga. Elemen-elemen ini perlu diajarkan kerana inilah rahsia bagaimana sebuah keluarga yang bahagia, ya, dan Allah akan ceritakan lagi pada ayat 223 nanti, dan kemudian barulah Allah membawakan kepada kalau tidak boleh bersama lagi dengan pasangan dalam sebuah keluarga, bermulalah episod undang-undang perceraian, maksudnya di dalam Al-Quran ataupun dalam surah Al-Baqarah. Jadi yang sedang kita bincangkan ini adalah ayat-ayat yang bercerita tentang bagaimana untuk merapatkan hubungan suami isteri mengikut peraturan Tuhan. Dan dua perkara Allah nyatakan sini, innallaha yuhibbut tawabin, Allah sukakan pada orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin. Bila Allah ulang dua kali, maksudnya yuhibbu itu maksudnya ia adalah satu penekanan, ya, bukan sekadar Allah sukakan taubat. Mutatahhirin ni Allah ambil sambil lewa sahaja. Kita jaga tandas, kebersihan dekat rumah, pastikan kalau boleh bersih dan wangi, Ustaz, ya, untuk memastikan bahagia dalam sebuah rumah. Itu adalah perkara yang bukan sekadar disukai oleh manusia, dia amat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Allah dah cinta, Ustaz, ya, cinta dalam rumah tu orangnya suka bertaubat, suami, isteri, anak. Dalam rumah itu juga menjaga kebersihan, ya. Maka apa kesannya? Kalau ianya dicintai, ahli keluarga itu dicintai, keluarga inilah yang akan bahagia, dan insya-Allah ia akan membawa kepada jannah nanti, bertemu dengan Allah SWT. Di antara punca perceraian, Ustaz, ya, antara puncanya ialah kadang-kadang kerana tidak bertaubat ataupun tidak mutahhirin. Ya, dua perkara ini. Walaupun tidak dinafikan, ada juga yang bertaubat mutahhirin tetapi perlu berpisah. Disebabkan apa? Kerana yang suami mungkin dah bertaubat, si isteri tak bertaubat. Ataupun si isteri dah bertaubat, pergi kelas agama apa sebagainya, si suami pula buat perangai, kan, dalam sebuah keluarga tersebut. Akhirnya memilih untuk jalan berpisah. Pasal kalau dia duduk dalam sebuah keluarga pun asyik bertengkar, asyik bergaduh, asyik nak kena pukul dan sebagainya, mungkin jawapannya adalah berpisah yang dihalalkan, tetapi perlu juga mengikut peraturan. Jadi kita lihat apakah resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan. Iaitu yang pertama, ambil tahu tentang hukum fiqh wanita, sama ada lelaki ataupun wanita. Ingatkan hanya wanita je kena belajar, Ustaz, ni. Rupanya lelaki pun kena belajar. Nanti si suami tak faham-faham, ya, si ayah tak faham mengapa pula si anaknya ni tak pergi semayang, kan. Perkara-perkara itu perlu dimaklumi berapa hari, ya, dan juga apakah psikologi di sebaliknya. Yang pertama. Yang kedua, segera bersuci setelah habis haid dan nifas, ya, nifas. Dan yang ketiganya, sentiasa membersihkan diri daripada dosa-dosa dengan bertaubat, selain daripada kita membersihkan diri daripada kotoran-kotoran fizikal dalam hidup kita. Kita doa kepada Allah SWT, Allah jadikan kita orang yang tawabin wal mutatahhirin. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وتوبتنا وقراءتنا ودعاءنا وحاجتنا وزكاتنا واقبلنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم.
Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, Ya Allah, yang suka memberi keampunan, Ya Allah. Maka dengan itu, Ya Allah, ampunkanlah kami, Ya Allah. Pada hari ini kami berhimpun dengan Al-Quran, Ya Allah. Kami mengaji ayat-ayat-Mu, Ya Allah. Kami belajar menyebutnya dan kami belajar isi kandungan daripada ayat-ayat-Mu, Ya Allah. Oleh itulah berilah kekuatan kepada kami, Ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami beramal, Ya Allah. Berilah kesihatan kepada tubuh badan kami, Ya Allah. Ya Allah, pasti janganlah Kau tinggalkan kami, Ya Allah. Kecuali dalam keadaan Kau ampunkanlah kami, Ya Allah. Berilah kebaikan kepada kami dunia dan hari akhirat, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa mengingati-Mu, Ya Allah. Bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, Ya Allah. Bantulah kami dalam kami sentiasa mensyukuri akan nikmat-nikmat-Mu, Ya Allah. Jadikanlah kami benar-benar hamba yang bertakwa, yang mencapai akan falsafah kami berpuasa di bulan Ramadan ini, Ya Allah. Terimalah Ramadan kami, terimalah amal ibadat kami, Ya Allah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini pada bulan Ramadan, dan tuan-tuan, kita berpeluang pada bulan Ramadan ini untuk terus membanyakkan infak untuk sama-sama kita meneruskan legasi bersama Al-Quran ini. Dan saya menjemput tuan-tuan untuk bersama dengan tabung gerakan Al-Quran untuk kita sama-sama berhubung pada nombor hotline dan juga menggunakan masa peluang pada bulan Ramadan ini untuk membanyakkan infak agar lebih banyak lagi program-program Al-Quran dapat dibina dan disebarkan di seluruh negara dan juga di seluruh dunia. Dan insya-Allah kita bertemu lagi dalam episod akan datang dalam menceritakan tentang hubungan dalam sebuah rumah tangga dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين